I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Di negara kita ini, di Malaysia, kalau ada pemimpin yang buat hal, sudah pasti perkara itu memalukan, terutamanya kepada diri sendiri, memalukan parti sendiri. Dan siapapun juga yang menjadi toksik di dalam parti, perlulah dihapuskan. Takut-takut nanti kena jangkit pula dengan pemimpin ataupun ahli yang lain. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, polis panggil 2 adun PAS bagi keterangan himpunan di Menara Condong. Kalaulah 2 adun PAS ini yang dipanggil kerana bersalah, bukankah itu memalukan parti sendiri? Itu pun kalau mereka dipanggil kerana mereka bersalah. Perkongsian daripada Malaysia kini, 2 ahli Dewan Undangan Negeri adun PAS dipanggil untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan berhubung satu perhimpunan yang diadakan di dataran Menara Condong, Teluk Intan pada Sabtu. Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris berkata, kedua-duanya yaitu Adun Gunung Semanggul yang juga Pesuruh Jaya PAS Perak Razman Zakaria dan Adun Selinsing Salehuddin Abdullah bersama 3 lagi individu dari parti sama direkam percakapan di Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak kira-kira 10 pagi. Perhimpunan itu diadakan oleh Gabungan Badan Bukan Kerajaan NGO Teluk Intan dengan kehadiran seramai kira-kira 400 individu yang merupakan pimpinan PAS Perak, Badan Bukan Kerajaan NGO serta penduduk setempat. Perhimpunan itu didapati tidak menghantar pemakluman kepada polis dan berdasarkan kesalahan kes disiasat di bawah Seksyen 9 dalam golongan 1 Akta Himpunan Aman 2012 kerana berhimpun selain berucap tanpa kebenaran. Polis turut menafikan siasatan dilakukan atas kesalahan mengibarkan jalur gemilang, katanya pada sidang media. Sebelum ini, media melaporkan lebih 300 individu membanjiri dataran Menara Condong, Teluk Intan, susulan insiden bendera negara China dikibarkan peserta sambutan Guan Gong Sedunia Kamis lalu. Media turut melaporkan Razman yang juga Ketua Pembangkang Perak memberi ucapan tanpa pembesar suara pada perhimpunan itu. Azizi berkata, 8 laporan polis diterima pihaknya berhubung himpunan tersebut. Selain kertas siasatan akan dirujuk kepada Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, ramai yang masih tertanya-tanya, bilakah Raja Pasir Selangor ditangkap? Ini berkaitan dengan kes MBI, rasuah yang melibatkan bekas eksekutif MBI. Walaupun ada yang berkata pemimpin berpengaruh ini mungkin daripada kalangan pemimpinan politik yang terkenal di Malaysia. Kita pun tak tahu dari parti mana, dari blok kerajaan ataupun pembangkang. Namun saudara-saudara, sudah pasti ramai yang menggesah agar SPRM buat tangkapan terhadap Raja Pasir ini. Dan terkini, tuan-tuan dan puan, akhirnya dalam satu perkongsian daripada Astro Awani, Kerajaan Selangor sedia beri kerjasama dalam kes MBI. Nah, dan ini diumumkan sendiri oleh antara pemimpin tertinggi di Selangor yang paling berkuasa, yaitu Amiruddin sebagai Menteri Besar Selangor hari ini.
Kerajaan Selangor bersedia bekerja sama dengan pihak berkuasa susulan siasatan kes rasuah yang dijalankan terhadap Menteri Besar Selangor Pemerbadanan ataupun MBI. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari'i berkata, sehubungan itu semua pihak diminta tidak mengeluarkan kenyataan bersifat menuding jari atau yang boleh mengganggu siasatan pihak berkaitan bagi memastikan ia berjalan dengan lancar. Siasatan terhadap institusi negeri ini memang kita sangat terbuka dan agensi penyiasat diberikan ruang dan kerjasama yang sangat baik oleh negeri dan juga agensi kerana siasatan juga akan menjamin integriti terus bertahan dalam institusi seperti MBI. Kalau ada kesalahan prosedur, kita betulkan prosedur. Tetapi kalau yang melibatkan jenayah, itu tindakan selanjutnya pihak berkuasa yang berkaitan. Itu di luar bidang kuasa negeri, kata Menteri Besar Selangor. Amiruddin yang juga pengerusi MBI berkata, bermula pada 2019, pihaknya telah memperketat prosedur operasi standard dalam menguruskan badan yang bertanggungjawab, menguruskan pelaburan dan perniagaan negeri itu bagi menjamin tata kelola yang baik. Ini adalah satu bukti kepimpinan daripada PH, itu Menteri Besar Selangor sendiri, antara contoh kepimpinan yang kita rasa boleh diteruskan bagi penggal yang seterusnya. Adakah ini bermakna Azmin Ali dah tak ada harapan lagi nak jadi Menteri Besar? Nah, saudara-saudara, berbalik kepada kes ini, akhirnya Kerajaan Selangor memberikan kerjasama dalam kes MBI. Nah, agak-agaknya siapa ahli politik berpengaruh yang terlibat dengan kes ini? Tuan-tuan, sekian saja. Tuan-tuan yang amat dihormati. Ini satu lagi berita yang pasti bagi saya mungkin ada agak memalukan sedikit. Adakah sebenarnya kepimpinan pembangkang ini takut dengan Anwar Ibrahim? Adakah sebenarnya kepimpinan daripada Perikatan Nasional ataupun pembangkang ini sebenarnya tidak berani untuk bersemuka, apatah lagi berdebat dengan Anwar Ibrahim, apatah lagi di dalam sesi soal dan jawab? Nah, mungkin itu menjadi pertanyaan kepada setengah orang. Saudara-saudara, ini perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 29 Oktober. Top 3 pembangkang gaib ketika sesi PMQT. Kelibat top 3 pembangkang termasuk ketuanya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tiada dalam sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT di Dewan Rakyat pagi tadi. Di media bukan lain lagi. Bukan sampai nak kecam Anwar Ibrahim, cakap itu ini, malukan Anwar Ibrahim, serang PMX di media sosial. Tapi kenapa sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri, yaitu PMQT, kenapa ada berita begini pula? Top 3 pembangkang gaib ketika sesi PMQT. Siapa lagi dua itu? Dua lagi wakil rakyat Perikatan Nasional yang gaib di Parlimen hari ini. Kalau nak cakap Hadi Awang, sebelum ini pun kita sudah dengar. Beliau memang beberapa kali tidak menghadirkan diri di dalam Parlimen. Ahli Parlimen Marang, Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan ini lagi pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Mahyadin. Kedua-dua mereka masing-masing Presiden PAS dan Presiden Bersatu. Semakan Harapan Daily mendapati Abdul Hadi bahkan tidak menghadiri mesyuarat ketiga, penggal ketiga Parlimen ke-15 kali ini pada 24 dan 28 Oktober. Hari ini lebih mengejutkan, hampir semua kerusi utama di bahagian depan blok pembangkang didapati kosong. Ini mungkin satu perkara yang memalukan. Jadi bagaimana dengan pengundi? Bagaimana dengan rakyat Malaysia? Apa komen Anda sekiranya Anda sudah mendapati bahwa top 3 ini tidak hadir sesi PMQT
Dan juga di dalam kenyataan ini, lebih mengejutkan, hampir semua kerusi utama di bahagian depan blok pembangkang didapati kosong. Macam mana nak jadi kerajaan kalau begini? Macam mana nak tumbangkan Anwar kalau hadir di parlimen pun, kepimpinan utamanya pun saja tidak hadir semua. Rata-rata menyifatkan pembangkang gagal memanfaatkan peluang bersemuka secara langsung dengan PM semasa sesi PMQT dalam mengangkat suara rakyat. Antaranya pengguna X, Amir Hamzah, menulis pembangkang sebagai hanya bercita-cita besar mahu menjadi pemerintah. Ada juga berpendapat jika berada di barisan belakang dalam blok pembangkang, pastinya malu setiap kali hendak berhujah melawan PM. Bos-bos aku tak muncul nak lead dalam parlimen, malu. Tapi itulah pembangkang tiada otak, kecam Drap Ramon. Sikap pemimpin utama pembangkang yang tidak menghadiri sesi PMQT dianggap sebagai hanya baling batu, sembunyi tangan. Ketidakhadiran top 3 pembangkang dianggap bukti bahawa blok oposisi sekarang gagal melaksanakan peranan mereka sebagai semak dan imbang. Nah, saudara-saudara, ini pasti satu berita duka cita untuk kepimpinan pembangkang. Jadi rakyat Malaysia, Anda boleh tahu siapa yang terbaik dan siapa yang mungkin tidak layak untuk jadi kerajaan selepas ini. Apa komen Anda?